Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam khazanah alam. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Azhan Hashim, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik. Yang berusaha Dr. Badi Ihsan Ahmad, Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri. Yang berusaha Dr. Muhammad Kamal Azman Yusof, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar. Yang berusaha Teknologis Dr. Muhammad Syarul Hisham bin Muhammad Sadi selaku Pengarah Program Anugerah Pesada Bestari 2020. Jawatankuasa Eksekutif Negeri, Ketua-Ketua Pusat Pengajian, Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Program, penerima-penerima anugerah dan hadirin sama ada di dalam Dewan ataupun secara FB Live. Syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul di majlis yang penuh gilang-gemilang ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada para pemenang dan penerima anugerah. Tuan-tuan dan puan-puan, proses penjurian bukanlah suatu perkara yang mudah. Ianya memerlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi serta memakan masa. Dan Alhamdulillah dengan kerjasama dan ketekunan yang telah diberikan oleh AJK Penjurian yang arif lagi bijaksana, maka proses ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan jayanya. Saya selaku Ketua Juri ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada barisan juri yang terdiri daripada seramai 6 orang juri yang dipilih termasuk diri saya, yang mana para juri ini adalah merupakan para pensyarah dan juga akademia yang berpengalaman dari segi penerbitan, penyelidikan dan inovasi. Kami telah berusaha sebaik yang mungkin dan cuba melaksanakan sedaya upaya kami dalam menilai Anugerah Pesada Bestari 2020 ini bagi memastikan penilaian dan keputusan yang diberikan adalah adil dan saksama. Namun kita sebagai manusia tidak lepas daripada kesilapan dan sebagai manusia adalah terlalu sukar untuk kita memuaskan kehendak setiap insan. Justru andai terdapat salah dan silap daripada kami AJK Penjurian, kami menyusun jari 10 memohon kemaafan. Seterusnya, dengan tidak melengahkan masa, saya meneruskan dengan slide rumusan penjurian. Anugerah Pesada Bestari 2020. Berikut saya nyatakan syarat-syarat am yang sebagaimana tuan-tuan telah melihat dan sedia maklum. Iaitu sebagaimana yang telah ditunjukkan pada slide itu, anugerah ini pemohon hendaklah terdiri daripada staf akademik yang tetap dan berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan. Bagi mereka yang sedang cuti belajar, tidak layak untuk memohon. Dan bagi yang telah melaporkan diri yang dah kembali bertugas, hendaklah sekurang-kurangnya lebih daripada 6 bulan. Saya tegaskan sekali lagi, bagi kategori geran penyelidikan, penerbitan, perundingan dan lain-lain yang mempunyai ahli lebih daripada satu, hanya satu permohonan perlu dikemukakan, iaitu ketua sahaja. Ini yang kami harapi. Ada juga sebab pemohon dia tidak baca betul-betul syarat am tersebut. Dan hendaklah sertakan bahan bukti yang lengkap. Ini pun masalah. Okey? Saya akan nyatakan lepas ni satu persatu. Dan setiap geran penyelidikan dan projek perundingan mestilah berdaftar dengan RMI ataupun IRMI ataupun IRAS UiTM dan kemukakan bukti tersebut. Setiap penerbitan mestilah menulis ataupun mempunyai afiliasi Universiti Teknologi Mara Cawangan Pahang. Dan permohonan yang melepasi tarikh tutup, okey, kita ada tarikh tutup, itu pun ditolak. Okey. Dan untuk makluman semua,
kami telah berbincang. Keputusan ini bukanlah keputusan individu. Kami ada jawatan kuasa dan berbincang. Jadi keputusan hakim ditegaskan di sini adalah muktamad. Seterusnya kita pergi kepada anugerah yang pertama. Okey, anugerah Sri Gading. Saya nyatakan di sini tadi syarat am, yang mana kriteria tu semua dah sedia maklum. Seterusnya saya tulis di sini adalah syarat khusus. Diberikan kepada individu iaitu pensyarah yang telah menerbitkan 3 jurnal ataupun prosiding yang tidak mempunyai impak faktor atau tidak berindeks dalam tahun 2019. Okey? Dan hadiah untuk kategori ini adalah merupakan sijil. Jadi secara rumusannya terdapat 20 permohonan yang kami terima, manakala permohonan yang tidak berjaya yang ditolak adalah sebanyak 9 dan yang berjaya adalah 11. Berikut adalah faktor kenapa penolakan itu dibuat ataupun permohonan tersebut tidak berjaya. Yang pertama, tidak cukup bahan bukti, iaitu bukti jurnal ataupun bilangan penerbitan tidak mencukupi sebab requirement dia adalah 3 penerbitan. Okey? Dan penerbitan 2020 juga disertakan sekali. Bagi makluman semua, penjurian ataupun penilaian bagi APB 2020 ini adalah penilaian dibuat terhadap semua aktiviti penyelidikan penerbitan yang berlaku di dalam tahun 2019. Jadi sekiranya permohonan menyertakan bukti yang dilakukan, yang diperolehi dalam tahun 2020, kami tolak. So jangan risau, tuan-tuan boleh apply balik untuk APB 2021 nanti. Okey? Berikut ini contoh bukti yang saya tunjukkan, boleh tengok dekat slide. Okey? Iaitu jurnal ataupun prosiding yang mempunyai di situ nilai ISSN. Bukti yang sebegitu. Tak perlu tuan-tuan menghantar satu kertas kerja penuh. Okey, cukup bukti front cover jurnal ataupun prosiding tersebut dan juga muka surat hadapan sebagaimana yang saya tunjuk tu. Cukup 2 line je. Because we are not going to evaluate your paper. We just evaluate based on the proof. Okey, bukti yang you all beri. Okey. Seterusnya anugerah kedua iaitu anugerah tinta emas. Diberikan kepada pensyarah ataupun paper ataupun artikel yang telah berjaya menerbitkan jurnal prosiding di peringkat kebangsaan antarabangsa yang tiada faktor impak tetapi berindeks Scopus dalam tahun 2019. Dan hadiah berupa sijil dan wang tunai. Ini ada yang kaya ni, 100 per artikel, per paper, yang mana perlu dikongsi bersama co-authors yang lain. Okey? Rumusannya terdapat, yang ni paling banyak kami tolak. Permohonan sebanyak 54 permohonan yang tidak berjaya, yang ditolak adalah sebanyak 31. Yang berjaya hanyalah 23. Faktor dia kenapa ditolak? Kerana tidak cukup bahan bukti, iaitu tiada bukti Scopus. Ramai yang hantar full research article. Full article. Memang dia ada fully, kalau artikel tu 7 pages lah dia hantar. Okey, yang kami nak adalah seperti berikut. Contoh bahan bukti yang saya tunjuk dekat slide ni. Okey, front you boleh print screen. Okey, print screen dekat Scopus tu yang mana artikel you ada, dan juga front page artikel you yang sebagaimana yang saya tunjukkan dalam slide tu. Itu je 2 line sahaja. No need to submit sampai 11 pages, you know. So itu yang kami tolak sebab yang kami nak bukti Scopus. Seterusnya anugerah Sandul Sarjana diberikan kepada pensyarah ataupun paper yang telah diterbitkan di peringkat kebangsaan antarabangsa yang berfaktor impak, mempunyai impact factor di dalam ISI ataupun WUS,
Okey, yang bentuknya sama ada full research paper, review article, technical note and short communication yang diterbitkan dalam tahun 2019. Jadi untuk anugerah ini hadiah berupa wang tunai dan sijil. Ini pun boleh tahan. Okey, pengiktirafan dia 150 per paper dan hendaklah dikongsi bersama dengan co-authors. Jadi rumusan, sebanyak 12 permohonan yang telah kami terima, manakala yang tidak berjaya yang ditolak adalah sebanyak 4. So yang berjaya adalah sebanyak 8. Kenapa? Faktor sebab tidak berjaya kerana tidak cukup bahan bukti, sebagaimana yang tadilah, iaitu tiada bukti faktor impak disertakan. Okey, kami sebagai juri, kami hanya menilai berdasarkan kepada bukti yang diberikan. We are not going to seek for the information. Katalah you claim this is corpus, this is impact factor. Kita tak, sebab ramai permohonan. So kami hanya berdasar bukti ada, title ke, okey, proceed. Kalau tak ada, reject. So contoh bahan bukti yang saya tunjuk tu. Okey? Bahan bukti yang ni artikel contoh dalam Web of Science. Ini contoh paper Dr. Syahidatul. Okey? Front page tu saja. Tak payah bagi full artikel. Okey? Dan bagi print screen di mana paper tersebut berada di dalam Web of Science tadi. Faktor impak, kita nak bukti itu sahaja. Okey, seterusnya anugerah ke-6 iaitu anugerah grant penyelidikan. Ini kita rujuk kepada syarat am tadi. Okey, yang mana ada grant penyelidikan tu hanya ketua penyelidik sahaja yang telah berjaya mendapat geran penyelidikan, sama ada geran dalaman, geran kebangsaan antarabangsa ataupun industri dalam tahun 2019 dan berdaftar dengan RMI UiTM. Ini pun perlu tunjukkan bukti. Sebab saya rasa dekat RMI dia dah ada bagi surat kan, research you daftar dengan RMI. Jadi untuk anugerah ini, jumlah permohonan yang kami terima adalah sebanyak 31 permohonan. Yang telah berjaya adalah sebanyak 28. Okey, yang ditolak sebanyak 3. Sebab yang tidak berjaya, 2 pemohon bukan ketua projek. Sebab ini telah dinyatakan dalam syarat am dan juga syarat khusus. Sebab tu sebelum hantar permohonan, hendaklah syarat-syarat am dan syarat khusus ini dibaca dengan teliti. Yang seterusnya adalah kerana satu, tiada bukti berdaftar dengan RMI. Dia tidak ada bukti surat daripada RMI tu. Okey, seterusnya adalah anugerah penyelidik terbaik. Diberikan kepada pensyarah seorang daripada ST, Sains Teknologi, dan seorang pensyarah daripada Sains Sosial. Itu based on individu, sebab penyelidik terbaik yang telah berkhidmat di UiTM lebih daripada 5 tahun. Ini terbaik 5 tahun. Dan telah berjaya mendapat bilangan dan jumlah ataupun nilai geran penyelidikan tertinggi. Sama ada dia ketua ke, dia ahli ke, dia boleh mohon. Total up, kita total up jumlah geran yang dia dapat dalam tahun 2019 dan berdaftar dengan RMI UiTM. Okey? Jadi hadiah dia adalah berupa sijil dan wang tunai hanya diberikan kepada emas sahaja. So dia ada 3, emas, perak dan gangsa. So wang tunai hanya dapat pada pemenang emas. Jadi secara rumusannya, alhamdulillah, daripada Sains Teknologi kita menerima 5 permohonan, daripada Sains Sosial 3 permohonan. So jumlah semua total 8 dan berjaya, semuanya berjaya. Okey. Seterusnya anugerah penyelidik harapan. Syarat dia adalah sama, seorang pensyarah Sains Teknologi, seorang pensyarah Sains Sosial. Tetapi berkhidmat di UiTM Cawangan Pahang kurang daripada 5 tahun. Less than, sebab tu kategori dia harapan. Okey, kurang daripada 5 tahun.
dan sama mendapat bilangan dan jumlah nilai grant penyelidikan tertinggi, sama ada sebagai ketua ataupun ahli, kita total up, dalam tahun 2019 dan berdaftar dengan RMI. Jadi hadiah dia berupa sijil, iaitu ada emas, perak dan gangsa. Wang tunai hanya diberikan kepada pemenang emas sahaja. Jadi rumusannya, daripada sains teknologi kita menerima 4 permohonan, dari sains sosial kita menerima 2 permohonan. Jadi jumlah permohonan adalah sebanyak 6 dan kesemuanya berjaya. Namun begitu, untuk kali ini, bagi tahun untuk APB 2020 ini, bagi kategori SS, sains sosial, hanya 2 orang sahaja yang telah memohon dan keduanya adalah merupakan ahli penyelidik daripada geran yang sama. Jadi untuk orang kata appreciate juga, sebagai orang kata anugerah dan juga penilaian kepada dua-dua ni, AJK telah berbincang dan memutuskan untuk memberikan emas, piala emas bagi kedua-duanya, iaitu dua orang tu berkongsi lah. Sebab these two, dia ahli penyelidik bagi geran yang sama dan hanya geran itu sahaja yang dia ada. Jadi untuk kita appreciate tu, kita bagi juga. For the next time, kita akan lebih ada penambahbaikan lagi lah. Seterusnya, anugerah yang ke-9, anugerah penerbitan buku dan bab dalam buku. Syarat diberikan kepada pensyarah yang telah berjaya menerbitkan buku-buku akademik dalam bidang kepakaran. Kepakaran pensyarah tersebut, dan bilangan muka suratnya minimum 50 pages. Dan bab dalam buku pun dalam bidang kepakaran, dan diterbitkan sama ada penerbitan dalaman ataupun luar negara dalam tahun 2019. Ada sebab-sebab penolakan salah satu tersebut ni, bukti yang tak lengkap ni lah. So saya stresskan situ, dalam tahun 2019. So hadiah adalah berupa sijil. Jadi permohonan yang diterima adalah sebanyak 20 permohonan. Permohonan yang telah berjaya adalah sebanyak 13 dan permohonan yang ditolak adalah 7. Sebab penolakan ataupun tidak berjaya, penulis tidak dapat mengemukakan bukti bilangan muka surat buku. Sebab kita nak evaluate, kita berdasarkan bukti. Contoh, kan buku ambil muka surat yang terakhir. Dan juga permohonan bertindan. Ini disebabkan oleh mengisi Google Form tadilah berkali-kali. So kita screen out. And then bilangan muka surat buku yang yang pemohon mohon itu kurang daripada 50 muka surat. Sebab syarat khas tu kita dah nyatakan minimum 50. So hendaklah 50 dan ke atas. Baik, untuk kategori yang seterusnya, iaitu anugerah Pereka Cipta Inovasi Terbaik, diberikan kepada produk penyelidikan inovasi yang memenangi pingat emas, perak, gangsa, anugerah khas di peringkat antarabangsa, kebangsaan ataupun dalaman UiTM bagi dalam tahun. Anugerah ini dia terima dalam tahun 2019. Dan bagi menilai inovasi terbaik ini berdasarkan kepada rubrik. Kita ada rubrik. Sama ada dia sebagai ketua kepada inovasi tersebut ataupun sebagai ahli, ataupun dia menerima anugerah emas ataupun gangsa ataupun perak, yang mana setiap satu tu mempunyai pemberat yang tertentu. Jadi kita accumulate. So kalau dia emas, dia tinggilah. Kalau ni, and then satu lagi, kalau dia ahli, dia emas. Dia dapat emas. Lain pula. Kalau dia ahli dan dia dapat perak, lain pula. Ada pemberat tertentu berdasarkan kepada rubrik. Dan hadiah untuk kategori ini adalah berupa sijil, iaitu ada emas, perak dan gangsa. Dan wang tunai hanya diberikan kepada emas sahaja. Jadi sebagai rumusan, jumlah permohonan adalah sebanyak 62 permohonan. Dan permohonan yang berjaya
semua berjaya, 62. Okey. Tetapi dalam pemilihan tersebut, dalam 62 ni kita nak pilih the best, emas, perak dan gangsa. Jadi dalam kita menilai tu terdapat sijil anugerah ataupun bahan bukti tadi yang inovasi dia yang didapat anugerah tadi tidak disertakan dengan lengkap. Okey. Juga dia nyatakan dia sebagai ketua. Tapi sebenarnya bila ditengok pada bahan bukti, sebetulnya dia adalah ahli sahaja. So markah dia based on yang tadilah saya cakap, berdasarkan rubrik ahli, ketua, anugerah yang dia terima dan seterusnya. Okey, anugerah yang seterusnya iaitu anugerah ke-11, anugerah inovasi PNP terbaik, okey, pengajaran dan pembelajaran, diberikan kepada produk penyelidikan berkait dengan PNP memenangi pingat emas, perak, gangsa dan anugerah khas sama ada di peringkat antarabangsa, kebangsaan ataupun dalaman, dan juga ada aktiviti blended learning dalam tahun 2019. Juga sama, pemarkahan diberi berdasarkan pada rubrik sama ada pemohon tersebut sebagai ketua, ahli projek ataupun dia menerima anugerah tersebut emas, perak dan gangsa, yang mana setiap satu mempunyai nilai ataupun pemberat markah berbeza. Hadiah merupakan sijil, okey, kategori emas, perak dan gangsa. Jadi sebagai rumusan, kami telah menerima jumlah permohonan sebanyak 4 dan alhamdulillah semuanya berjaya. Dalam 4 tersebut, untuk memilih emas, perak dan gangsa, berikut adalah sebab bagi yang tidak berjaya. Okay. Bukti yang dilampirkan bukan diterbitkan dalam tahun 2019 dan bukti yang sama iaitu berulang. Dia kemukakan bukti yang sama. Seterusnya, anugerah perundingan terbaik diberikan kepada pensyarah ataupun individu yang berjaya mendapatkan projek perundingan terbanyak atau nilai jumlah projek perundingan tertinggi dalam tahun 2019 dengan minimum setiap satu projek perundingan adalah sebanyak RM1,000 dan berdaftar dengan RMI UiTM. Hadiah berupa sijil kategori emas, perak, gangsa. Rumusan, jumlah permohonan yang diterima adalah sebanyak 10 permohonan, yang berjaya adalah sebanyak 8 dan permohonan yang ditolak sebanyak 2. Sebab penolakan adalah permohonan yang bertindan, okay, dia apply 2 kali dan permohonan kalau 2 kali kita pilih salah satu, bukan kita reject terus. Okay, sebab ini dia isi Google Form, dia tak sure, so dia isi, dia respon, maksudnya dia attempt 2 kali. Dan permohonan yang telah dibuat oleh ketua dan ahli juga dia mohon. Sebab tu kena baca syarat yang awal tadi, syarat tadi. Okey, dia kena bincang. Okey, bagi penyelidikan ataupun penerbitan atau perundingan dan inovasi, bincang dengan grup ketua dan ahli. Siapa yang nak submit. Okey. Anugerah yang seterusnya, anugerah yang ke-13, anugerah paten hak cipta terbaik. Diberikan kepada individu yang berjaya mendaftar paten buat kali pertama atau mendaftar hak cipta terbanyak dalam tahun 2019. Dan permarkahan juga sama diberi berdasarkan kepada rubrik sama ada pemohon tersebut berperanan sebagai ketua, ahli projek dan juga paten dan hak cipta mempunyai markah yang berbeza. Okey. Jadi hadiah adalah berupa sijil, okey, kategori emas, perak dan gangsa. Sebagai rumusan, jumlah permohonan yang diterima adalah sebanyak 18 permohonan. Yang berjaya adalah 16, yang ditolak adalah sebanyak 2. Sebab penolakan, bukti yang dikemukakan bukan dicapai dalam tahun 2019. Ini berdasarkan kepada surat notis pemberitahuan hak cipta yang ditandatangan dalam tahun 2020. Kami menilai walaupun surat tersebut dia mohon dalam 2019,
Tapi penilaian adalah berdasarkan tarikh yang kat bawah sekali surat tu. Pada tarikh bila surat tersebut ditandatangan. Sebab permohonan ni memakan masa. Sometimes you apply 2019, 2020, early 2020 baru you dapat. So kami berdasarkan kepada tanda tangan surat tersebut. Tahun depan minta lagi. Surat notis pemberitahuan hak cipta yang disertakan adalah tidak lengkap dan tidak ada yang juga yang tidak sertakan dalam dua yang ditolak ni. Dan juga, kami very firm kalau tarikh tutup tu katakanlah 9 hari bulan pukul 11.59 ataupun pukul 12. Lebih daripada tu permohonan ditolak. Sebab kalau kami terima dia unfair kepada yang lain yang hantar awal. Okey, sebab tu syarat awal tadi, syarat am tadi hendaklah dalam tarikh tutup. Okey. Seterusnya anugerah yang ke-14, anugerah utama, anugerah tokoh pesada Bestari dianugerahkan kepada pensyarah seorang daripada sains teknologi dan seorang daripada SS, sains sosial dalam semua grade perkhidmatan. Okey. Bagi setiap satu grade ni dia mempunyai syarat khusus dia pula. Bagi grade 52 wajib memenuhi 4 daripada 9 kriteria. Bagi grade 53-54 wajib memenuhi 5 daripada 9 kriteria. Dan bagi VK7 wajib memenuhi 7 daripada 9 kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagaimana yang saya nyatakanlah. Ini bagi pemohon saya rasa baca kriteria tersebut dengan teliti. Okey. Seterusnya hadiah bagi anugerah ini, anugerah utama tokoh pesada besar ini adalah merupakan sijil dan wang tunai sebanyak RM200 berserta dengan plak. Bagi rumusan, jumlah permohonan yang diterima daripada sains teknologi adalah sebanyak 4 permohonan dan bagi kategori sains sosial sebanyak 2 permohonan. Permohonan yang berjaya, sains teknologi, 4-4-nya berjaya diterima, maksudnya kami terima. Bagi SS, 1 permohonan ditolak. Sebab kenapa ditolak ataupun tidak berjaya? Seorang permohonan SS ditolak kerana tidak memenuhi syarat wajib bagi penerbitan dan juga menghantar melebihi tarikh tutup. Kami terpaksa tolak. Sebab kalau terima unfair. Okay, bagi orang yang hantar awal. Sebab tu kita kena alert dengan tarikh tutup. Sebab tu tarikh tutup tu telah dinyatakan dalam syarat wajib am tadi. Okey. Terdapat permohonan yang menyatakan pautan, dia sertakan link sahaja. Okey, so bila kami klik dekat link tu muncul error. Okey, sebab kami tak nak link, kami nak dalam bentuk PDF. Kalau Scopus kan saya dah tunjuk tadi kan. Scopus you print screen. Sebab juri hanya menilai, kalau you pergi mana-mana pun hakim ataupun juri menilai berdasarkan bahan bukti yang dikemukakan. Okey. Permohonan tanpa bukti yang sah, permohonan penyeliaan yang mana pelajar bukan berdaftar ataupun bergraduat dalam tahun 2019. Okey. Bagi kategori paten hak cipta ditolak berikutan tahun pensyarah lulus paten yang tadi tu. Surat daripada kelulusan paten tu adalah dalam tahun 2020 bukan 2019. Bagi kategori anugerah berprestij, pemohon sertakan anugerah yang diterima daripada APB. Okey, dia terima daripada APB, itu tidak diambil kira. Anugerah berprestij di sini adalah yang daripada kebangsaan ataupun antarabangsa. Okey. Kepakaran yang disenaraikan tidak mengikut keperluan dalam borang APB. Okey, penyelia yang diterima dari hanya postgraduate, supervision hanya daripada postgraduate, bukan daripada undergrad.
Okey, kategori yang seterusnya adalah anugerah pusat pengajian terbaik. Kategori PNP diberikan kepada pusat pengajian berdasarkan kepada rubrik, iaitu kalau PNP ni dia memenuhi syarat minimum HEA, KPI setiap fakulti, iaitu GOT melebihi 80%, CGPA bergraduate CGPA 3.5 melebihi 60%, kegagalan kurang daripada 3%, anugerah dekan lebih dari 10% dan ANC lebih daripada 1%. Dan hadiah berupa CJ dan wang tunai diberikan kepada emas sahaja, iaitu RM100. Dan permohonan 6 permohonan daripada 6 fakulti dan permohonan yang diterima semuanya diterima. Tapi kita kira daripada 6 permohonan ini dikira dinilai berdasarkan kepada rubrik tadilah. Dan terdapat 3 fakulti mendapat markah tertinggi yang sama. Jadi kita telah bermesyuarat dan berbincang. 3 fakulti ini dia markah yang sama. Jadi oleh kerana ini adalah PNP, jadi kami membuat keputusan diberi emas, perak dan se adalah berdasarkan kepada peratusan GOT tertinggi. Kami rujuk pula kepada situ. Fakulti mana mempunyai GOT yang paling tinggi. So dari situ kami jadikan base untuk bagi emas, perak dan gangsa. Seterusnya bagi kategori penyelidikan, pusat pengajian terbaik penyelidikan, berdasarkan jumlah penyelidikan tertinggi. Permohonan adalah daripada 5 fakulti dan 5 dinilai dan adalah berdasarkan kepada jumlah ataupun nilai geran penyelidikan tertinggi. Seterusnya kategori penerbitan, sama macam yang tadi, kategori syarat dia sama macam kategori penulis terbaik tadi. Kita berdasarkan kepada rubrik. Dan untuk pusat pengajian terbaik ini CJ, iaitu CJ dan ada emas, perak, gangsa, dan wang tunai hanya diberikan kepada emas sahaja. Jadi permohonan daripada 5 fakulti dan 5-5-nya memenuhi syarat dan pemarkahan adalah berdasarkan kepada rubrik. Begitu juga dengan perundingan. Kategori perundingan ni permohonan daripada kami terima daripada 6 fakulti dan 6 nama memenuhi syarat, juga berdasarkan kepada nilai projek perundingan tertinggi. Begitu juga dengan inovasi darah kecipta. Penilaian juga berdasarkan rubrik, sebagaimana tadi anugerah Pereka Cipta Inovasi Terbaik. Hadiah merupakan sijil, emas, perak, gangsa dan wang tunai hanya diberikan kepada emas sahaja. Jumlah permohonan yang kami terima daripada 6 fakulti, 6 pusat pengajian dan 6 itu memenuhi syarat. Seterusnya keseluruhan. Keseluruhan memenuhi semua aktiviti dari segi grant penyelidikan, penerbitan, perundingan, inovasi reka cipta dalam tahun 2019. Dan kami menerima jumlah permohonan daripada 6 fakulti dan ke-6-6-nya berjaya, maksudnya kami terima sebab memenuhi syarat. Dan pemarkahan diberi adalah berdasarkan kepada markah tertinggi. Seterusnya anugerah sebagaimana yang telah disebut tadi, anugerah khas sitasi tertinggi diberikan kepada seorang pensyarah sains teknologi dan seorang pensyarah sains sosial yang berjaya mendapat sitasi tertinggi di dalam Scopus dalam tahun 2019. Ini nasib baik, alhamdulillah, salah seorang daripada AJK, kebetulan dia memang pegang Prisma, so dia cari daripada tu. So berikut adalah penambahbaikan yang kami dah bincang untuk APB 2021. Untuk tahun ni pusat pengajian dia hanya mengemukakan bukti berdasarkan kepada template sahaja. Tetapi untuk tahun 2021 kami mohon supaya anugerah pusat pengajian ini perlu kemukakan bukti. Macam yang tadi, tak perlu tebal. Kalau Scopus, just Scopus page tu dengan front page paper tadi. Dan bagi kategori penyelidik penulis harapan, perlu dijelaskan dengan terperinci syarat berkhidmat kurang daripada 5 tahun. Contoh, kalau tahun ni penjurian berdasarkan kepada tahun. Maksudnya tak kira dia masuk lapor diri Januari, Februari, Mac, whatever.
tahun. Tapi for the next kami berharap akan menambah baikkan lagi dengan contoh macam katalah APB bulan 11. So katalah dia bulan 11 tu dia dah lebih 5 tahun 6 bulan contoh. So kami dah tak boleh terima. Okey, perincikan lagi. Dan kena jelaskan dengan terperinci contoh anugerah berprestij di dalam borang permohonan bagi kategori tokoh pesada Besari. Okey, elaborate dengan lebih detail lagi. Dan pemohon perlulah mengemukakan bahan bukti yang diminta sahaja, bukan setebal tesis. Kami terima evidence setebal tesis 136 muka surat. Kami nak bukti sahaja, bukan nak evaluate the content. Dan mewujudkan satu sistem penilaian khas. Contoh bagi memudahkan penjurian lah. Contoh bagi kategori tinta emas dan sanjung sarjana. Yang mana benda dua anugerah ni berkait dengan index scopus dan juga impact factor. So maybe boleh wujudkan satu sistem penilaian khas yang boleh terus link dengan Prisma contoh. Okey. Dan juga menambah, ini saya baru dapat feedback tadi, menambahkan penambahbaikan Google Form, okey, di masa akan datang. Okey, ada yang komplain, dia kata susah nak isi Google Form. Tapi sekarang ni sebab kita dah norma baru, everybody, and then kita pun academician, so insyaAllah kita boleh get used to Google Form. Okay, and then Google Form nanti insyaAllah urus dia boleh tambah baikkan lagi. Okay, especially untuk masukkan evidence. Okay, dan satu lagi, kami bagi AJK penjurian, okay, memohon agar tempoh masa penjurian tu diberi probably 3 minggu. Sebab kali ni memang seminggu lebih je. So sebab penjurian ni dia memerlukan penelitian, kena check satu-satu evidence tu. Dan juga kira markah rubrik tu. Okay, so itu saja rumusan daripada juri. Kalau ada salah dan silap dari pihak saya dan AJK saya mohon ribuan ampun dan maaf. Okay, sebab kami hanyalah manusia biasa. Dan yang baik itu datang daripada Allah, dan yang jahat, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih.